Imbas kembali. Di sebuah perkampungan di Samut Prakom, Syam bersama 3 lagi kawannya yang lain meredah kegelapan malam yang kiri kanan hanyalah hutan kecil menuju ke sebuah rumah bomoh setelah van yang dinaiki mereka diletakkan di tepi jalan. "Syam, kau betul tak ni nak buat kerja ni?" tanya Tajul. Dia yang dari tadi perasan wajah pucat Syam yang dikenali di sebuah tempat perjudian. "Kau kena cekal, Syam. Kita ni nak amalkan ilmu mayat." Shinawat pula mencelah pemuda Siam yang menjadi jurubahasa dan penunjuk jalan ke rumah bomoh. "Kita dah nak sampai." Beng menuding pada satu cahaya pelita yang datangnya dari sebuah rumah. Beb, seramlah aku dekat sini." Liar mata Syam memerhatikan sekitar kampung itu yang terkenal dengan mencuri mayat dan mengamalkan ilmu mayat untuk pelbagai tujuan. Shinawat hanya senyum sinis. Dia merasakan yang Syam seperti tidak percaya pada semua itu. "Sawadika." Shinawat menyusun 10 jari sambil menunduk bila bertemu dengan seorang lelaki tua di anjung rumah papan itu. Perbualan dalam bahasa Siam berlangsung di antara Shinawat dan lelaki tua itu. Lelaki tua itu kelihatan mengangguk-ngangguk. "Dia suruh masuk. Tok Pramud ada." Shinawat menyuruh kawannya masuk. Syam bersama Tajul dan Beng mula menapak masuk ke dalam rumah papan itu. Tok Pramud sedang bersila di hadapan sebuah tempat membakar kemenyan dan beberapa biji limau yang sudah punah dibelah dua. Shinawat terus menyatakan hasrat kami ke situ. Berlaku lagi perbualan di antara Tok Pramud dan Shinawat. Syam dan yang lain terlopong mendengar. Satu patah habuk perkataan pun tidak difahami maksudnya. "Tok Pramud cakap boleh, tapi pengerasnya mahal." Shinawat yang setia menjadi jurubahasa itu menterjemahkan apa yang dikatakan oleh Tok Pramud. Syam hanya memerhatikan barang-barang yang disediakan oleh Tok Pramud. Paku, jamuan dari bertih dan buah, kain yang bertuliskan Siam, tali kuning dan merah, lilin, tempurung dan darah. Selain itu, ada lagi satu set barangan yang lain, kain yang bertulisan Siam, air mawar dan juga limau. Shinawat mula menyalakan lilin dan diletakkan dalam talam yang mengandungi bahan-bahan lain. Dia masih lagi ingat pesan Tok Pramud yang menyuruhnya menjaga api lilin agar tidak terpadam sepanjang mereka ke kawasan kubur. Api lilin sudah meliuk-liuk ditiup angin malam. Shinawat segera menghadangnya dengan tapak tangan. Kalau api terpadam, projek malam itu takkan menjadi. Itu juga adalah pesan Tok Pramud. "Ikut Tok Pramud," arah Shinawat. Kita ni nak pergi mana ni weh?" Syam mencuit dengan Tajul yang memegang lampu bicin. "Mana lagi? Ke kubur lah," ketus Tajul membebel dengan sikap Syam yang sudah pun cuak. Beng hanya menggeleng. "Itulah, kan tadi aku dah cakap, kau ni kena kuat semangat." Shinawat membuat isyarat diam. "Shh, shh, shh." Mereka berempat mengikuti Tok Pramud yang sudah pun ke hadapan menuju ke sebuah perkuburan. Sesekali Syam menampar nyamuk yang menggigit betis dan lengannya. Dalam kegelapan itu, dia melihat sekitarnya. Matanya membuntang melihat bertaburan kubur yang tidak tersusun. Tok Pramud menapak ke satu kubur dan tali merah tadi diikatnya pada kayu yang dipacak pada kubur itu. Shinawat mula meletakkan talam yang dibawa tadi di tepi kubur. Dia mengarahkan kawan-kawannya menggali kubur itu setelah mendapatkan arahan daripada Tok Pramud. Berpeluh-peluhlah Syam dan yang lainnya menggali kubur. Dengan cangkul yang sudah dibawa dari rumah Tok Pramud tadi, mereka terus menggali walaupun angin kuat petanda hari hendak hujan.
Angin kuat memenuhi setiap ruang di kawasan perkuburan yang tidak terurus itu. Pokok-pokok di sekitarnya yang tadinya pegun kini bergoyang kuat mengikut arah angin yang bertiup. Bunyi desiran daun dan ranting berlaga membuatkan mereka yang berada di situ semakin kalut. Lolongan anjing sayup-sayup pendengaran. Bunyi dentuman guruh menggegar dada langit. Tanda bila-bila masa saja hujan akan membasahi bumi. Cepat gali, cepat gali. Sebelum lilin ni padam, kita ni tak ada banyak masa ni. Arah Shinawat sebaik saja Tok Pramud selesai memberikan arahan. Lilin di tangan kanan Shinawat sudah mula cair. Tapak tangan kirinya mengepung lilin yang sudah meliuk-liuk apinya di angin yang bertiup. Bimbang akan terpadam. Tergopoh kepala mereka yang lainnya menggali sebuah kubur yang sudah ditanda dengan kain kuning. Angin ribut tidak dihiraukan. Apa yang penting, mayat itu harus dikeluarkan dan upacara itu juga harus segera dilakukan. Usai menggali, Tok Pramud meletakkan tali sebelum dia berkata sesuatu kepada Shinawat. Kau orang jangan langkah tali ni, kalau tak, ada benda yang akan ganggu, kata Shinawat pula. Weh, benda apa weh? Syam sudah semakin cuak, melingas dia memandang tempat itu. Mayat dalam kubur ni lah, balas Shinawat. Beng dan Tajul masing-masing sudah pucat. Mereka tahu mereka perlu lalui perkara itu jika inginkan ilmu mayat. Tok Pramud mula melompat turun ke dalam kubur yang sudah menampakkan mayat seorang perempuan. Apa yang pasti, Syam melihat mayat itu masih lagi dalam keadaan elok walaupun kulit wajahnya sudah pun kecut dan kering seolah-olah hidup, dan wajah mayat itu seperti disolek dan ditutupi kain jarang yang sudah pun lusuh. Pakaian mayat itu pula kelihatan lusuh dan dipenuhi oleh tanah, koyak di sana-sini. Dia perasan juga ada tanjak di kepala, lengkap dipakaikan pada kepala mayat itu. Bau formalin begitu kuat. Kelihatan Tok Pramud menyelak kain jarang yang menutupi muka mayat. Mayat itu dipangku. Syam hanya memerhatikan tindakan Tok Pramud yang meletakkan pisau di mulut mayat yang dingangakannya tadi. Mayat itu diikat dengan benang merah. Kumat kamit mulut Tok Pramud membacakan mantra yang tidak difahami tapi jelas kedengaran di telinga. Syam tersentak. Tubuh mayat itu bergoncang kuat. Kelihatan Tok Pramud cepat-cepat mendongakkan kepala mayat dan lilin yang bernyala tadi diletakkan di bawah dagu mayat. Satu tempurung diletakkan di bawah dagu mayat bagi menadah titisan minyak yang jatuh. Beng dan Tajul masing-masing diam. Mayat tadi seolah-olah meronta. Hampir 1 jam, Tok Pramud masih lagi terkumat kamit membacakan mantra. Habis saja membaca, maka muka mayat itu ditampar dengan kuat. Syam terkejut. Dia menelan liur kelat berkali-kali. Jelas dia melihat wajah mayat itu seperti terteleng dan memandang tepat kepadanya. Mata mayat itu dirasakan sudah terbuka luas. Dia mengenyah mata sampai pedih. Weh, Tajul. Weh, kau nampak tak mata mayat tu tadi? Hei. Syam menyiku lengan Tajul yang berdiri di sebelahnya. Kenapa weh, kenapa? Bisik Tajul. Weh, mata dia terbuka luas. Dan dia macam pandang akulah. Syam sudah semakin cuak. Mana ada, perasaan kau je tu. Beng pula mencelah. Dia cuba melihat apa yang dikatakan oleh Syam tadi. Mayat itu seperti orang tidur sahaja. Syam meraup muka, terasa berpeluh seluruh badannya ditambah dengan peluh yang menggali tadi. Tempurung tadi dihulur kepada Shinawat dan Tok Pramud melompat naik ke atas mula. Syam dan yang lain pula mula mengambus mula kubur tadi. Selesai sahaja tugas mengambus, Shinawat mengarahkan mereka atas arahan Tok Pramud supaya tidak memandang ke belakang lagi. Mereka semua tidak berani membantah dan terus melangkah keluar dari situ tanpa menoleh ke belakang. Syam yang mempunyai perasaan ingin tahu itu cuba mencuri pandang dan menoleh. Dia menelan liur berkali-kali.
Terlihat olehnya satu susuk tubuh perempuan berbaju merah lusuh yang koyak rabak sedang berdiri di tepi kubur yang baru di kampus tadi. Mata putih dan bibir merekah itu tersenyum padanya. Cepat-cepat dia berpaling ke hadapan semula. Seekor lalat mengekorinya di tepis-tepis telinga dan hidungnya yang cuba dihinggapi lalat. Bau busuk menusuk hidung. Mahu saja dia berlari sekuat hati, tetapi bila teringatkan pesan Tok Pramud, dia terpaksa melangkah mengikut rentak yang lain, seolah-olah tiada apa yang berlaku di kawasan kubur yang jauh terpencil itu. Jantungnya berdegup kencang. Sampai di rumah Tok Pramud, Syam dan kawan-kawannya yang lain disuruh mandi dengan air mawar dan limau yang sudah dijampi. Usai mandi, mereka masih lagi berada di rumah Tok Pramud melihat upacara menjampi minyak dagu dan rambut daripada mayat tadi. Minyak tadi dimasukkan ke dalam botol dan dibalut dengan rambut mayat tadi. Botol itu dihulur kepada Shinawan. Shinawan mengangguk-angguk setiap apa yang Tok Pramud beritahukan kepadanya. Pelawaan Tok Pramud supaya bermalam di rumah itu ditolak dengan baik. Malam itu juga, mereka pulang semula dengan menaiki van.